Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat, guna dan faedah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang hormati dikasihi Tuan Nazir Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang dan seluruh tuan kuasa masjid, tuan-tuan imam, dan yang dihormati dikasihi yang diraikan seluruh para jemaah Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, dan juga para jemaah yang bersama-sama dengan saya pada malam ini di kesempatan FB online Alamaya ini, yang jauh yang dekat, yang bersama-sama dalam kesempatan yang amat berkat di Maghrib, di waktu Maghrib Syi'isya yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan urusan-urusan ilmu, urusan keimanan kita, urusan ketakwaan kita kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah catatkan dalam catatan pahala di sebalik apa yang kita lakukan ini, kerana kita yakin, kita percaya apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk kita mendapat dan meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla, demi untuk keselamatan, kerahmatan Allah Azza wa Jalla di alam sana nanti. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita bertemu di waktu yang berkat, insya-Allah, di majlis yang berkat, di saat yang berkat, dan kesempatan yang penuh keberkatan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan keberkatan adalah yang kita nak bawa dalam perjalanan kehidupan kita. Kerana berkat ni tuan-tuan, satu di antara rezeki di mana Allah berjanji kepada kita, orang-orang diberkati adalah orang-orang yang dirahmatinya dengan segala-gala kemuliaan. Betul Allah sebut dalam Al-Quranul Karim dalam satu ayat surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw
lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi, dan jika manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, jika mereka itu beriman bertakwa kepada Allah, apa janji Allah kepada kita? Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nescaya Allah akan buka pintu-pintu keberkatan dan kerahmatan di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kesempatan live kita pada malam ini, atas tajaan Masjid Jami' Samadiyah, Pelabuhan Kelang, Selangor dan Raisan, semohon rakan-rakan menonton yang menonton pada malam untuk tekan butang share. Tekan butang share untuk kita sharekan program ilmu kita ini kepada rakan-rakan taulan sahabat handai kita. Mudah-mudahan kita berkongsi pahala, kita berkongsi keberkatan, kita berkongsi pintu keimanan, kita berkongsi pintu-pintu kebaikan, di mana perkongsian ini perkongsian untuk kita bersama. Kita selamat, orang selamat, kita bahagia, orang bahagia, kita sejahtera, orang juga sejahtera. Ini sejahtera. Ini juga, ini merupakan di antara nikmat beragama. Sebab agama ni, tuan-tuan, hak kita bersama. Lepas tu dalam agama ni ada saat kita menegur sama kita, ada saat kita beritahu sama kita apa yang kita tahu, kita tak faham, kita bertanya. Itu agama. Jadi bila agama ni bersifat kita mesti berada suasana jama'i bersama-sama, kita berkongsilah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ini sekira kesempatan yang ada, saya nak berkongsi dengan ilmu dengan tuan sedikit ilmu, dan saya ucap terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Samadiyah yang juga mereka ini, tuan-tuan, mengharapkan daripada tuan-tuan semua bantuan yang boleh tuan-tuan berikan dan terpapar di skrin kaca komputer dan phone tuan-tuan semua. Nombor akaun Affin Bank Masjid Jami' Samadiyah, iaitulah nombornya tertera. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh sikit menyumbang, tak banyak pun sikit, menyumbang, memberikan sedekah, sumbangan, kerana Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan bertambah pahala keimanan kita, bertambah redha Allah kepada kita, bertambah keberkatan. Kita dalam keadaan sedia membantu masjid-masjid kita untuk teruskan pengajian ilmu, renovation dan sebagainya, demi untuk kelangsungan kehidupan beragama kita. Jadi ruang-ruang ini, tuan-tuan, kita ambillah kesempatan, dan tertera di kaca phone ataupun di skrin komputer tuan-tuan, nombor akaun tu ada. Itu akaun Affin Bank. Ya, akaun Affin Bank. Baik, tuan-tuan puan semua. Tajuk yang saya nak bawa pada malam ini ialah dunia dan akhirat di mana kita. Tajuknya ialah dunia dan akhirat di mana kita. Ad-dunya wal akhirah aina nahnu. Dunia akhirat di mana kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita boleh imbau sekejap daripada ayat suci Al-Quranul Karim, bila mana Allah sebut tentang hakikat kehidupan beragama kita, satu ayat yang memang kita sedia maklum sepanjang kehidupan beragama ini, kita maklum ayat ini. Di mana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 57. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Allah sebut matlamat hidup ini untuk lil ibadati, untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan setakat kita beribadat kepada Allah, tetapi tuan-tuan, dalam kerangka hidup beragama ini, kita diutuskan Allah untuk mengimarahkannya. Lil imarati, untuk kita mengimarahkannya. Wasta'marakum fiha, Allah jadikan kamu
untuk tujuan mengimarahkan bumi ini. Dengan ibadat, dengan pekerjaan, dengan harta benda, dengan makan minum, dengan kekeluargaan, dengan anak pinak, dengan pangkat harta, kita imarahkan dia. Bumi tempat kita cari rezeki, demi untuk kelangsungan hidup kita seharian. Daripada bumilah kita cipta rezeki, kita cari rezeki untuk tujuan-tujuan kehidupan kita. Anak, isteri, rumah tangga, kediaman, kekayaan, pangkat harta, kita cari daripada dunia yang kita ada. Kita imarahkannya. Dalam Islam tidak salah kita bekerja cari harta, tak salah. Bahkan kita diminta mencari harta dan rezeki. Ya, di mana Allah sebut dalam Al-Quran Karim, satu ayat sebagai contoh, Allah sebut surah Al-Mulk kepada kita ialah bila mana Allah sebut tauhid, Allah kata apa? Kamu bertebarlah di mana Allah Azza wa Jalla ini. Bertebarlah kamu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqiha. Dalam ayat surah Al-Mulk kita bacakan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqiha. Jadi maknanya Allah sebut tentang hak kita dengan alam ini supaya kita bertebar di bumi Allah Azza wa Jalla. Baik, ada yang sebut apa ni Puan Kalsom ya. Tengok hari tempat tarikh pula ni. Betul lah tu ya. Itu siaran saya di Astro ya, sekarang sedang berlangsung pun ya. Allah Akbar. Yang ni live ya. Iaitu siaran rakaman sedang bersiaran di Astro Oasis 106. Ya betul itu. Tajuknya hari tempat tarikh. Ahlan wa sahlan. Kalau buka dua skrin, satu skrin TV, skrin phone, satu skrin apa ni. Tak ada masalah ya. Yang penting ikutilah ilmu di mana kita berada. Di televisyen pun ya, skrin phone pun ya, insya-Allah. Itu dia. Jadi dalam agama ini ya, sama juga Puan Laila Dila Rosa ya, pun sama ya, sedang menonton agaknya di tempat tarikh. Baik. Itu siaran tiap Rabu ya, 13 siri dan dah masuk saya ingat episod ke-6 pada malam ini. Ada 7 episod lagi berbaki, insya-Allah. Baik. Ya, saya tak menonton juga lah, tapi saya menyampaikan ya. Baik. Tapi malam ni jam 10 malam ada satu siaran lagi. Siapa yang tak sempat tonton sekarang, jam 10 akan diulang siar oleh TV Astro 106. Malam ni juga ya. Jam 7.30 dan 10 malam. Baik, terima kasih ya. Tak maaf Tuan Aziz, saya cuba promo lah sikit ya. Tapi tahniahlah kepada rakan-rakan saya di Masjid Jami' Samadiyah, jemaahnya pasti sedang menonton live daripada FB masjid ini sekarang, insya-Allah sehingga jam insya nanti. Baik. Jadi kita diminta memakmurkan bumi, makmurkan. Dan kita juga dalam kerangka dengan dunia bukan setakat ibadat, bukan setakat makmurkan bumi. Yang ketiga, kita diminta al-khilafah, lil khilafati. Untuk apa? Untuk mentadbir bumi. Al-khilafah dengan mana mentadbir bumi. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, Allah sebut dalam Quran, apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku jadikan manusia sebagai khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia sebagai penguasa di atas bumi, iaitu yang memerintah, mengendali, mengurus alam ini. Jadi tuan-tuan, berdasar kepada ayat disebutkan surah Az-Zariyat tadi, 57 tadi, Allah sebut tentang tugas kita sebagai hamba Allah untuk beribadat, makmurkan bumi, kemudian tadbir sebagai khalifah. Maknanya dunia ini tuan-tuan merupakan satu rezeki kepada kita, satu rezeki. Dan nikmat dunia tuan-tuan, nikmat yang kita kena rasai, suatu nikmat, suatu rezeki yang paling besar kepada kita. Daripada usia kita, daripada perut mak kita, lahir ke alam ini, kita nampak cahaya yang menerang. Kenal orang tu, kenal orang ni, kenal adik-beradik, kenal kakak abang, kenal saudara mara, kenal ibu ayah, kemudian membesar kita. Hinggalah sampai tahap kita besar dalam keadaan kita akil balik. Kita sempurna hidup sebagai manusia. Hinggalah sampai saat ini usia kita dah sekian-sekian umurnya, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, bahkan lebih lagi, insya-Allah. Jadi ini merupakan satu nikmat, satu rezeki, dan hidup yang Tuhan Allah, tuan-tuan, satu amanah besar kepada kita. Maka tajuk saya malam ini ialah dunia dan akhirat, di mana kita. Sebab kelangsungan hidup ini, tuan-tuan, ada kaitan antara alam dunia sekarang, alam akhirat nanti. Ada kelangsungan, ada di sana keterkaitan. Al-ilaqatul qawiyatu bainahuma. Hubungan yang erat di antara alam dunia dan alam akhirat. Di mana kita? Yang kita tidak nak dalam urusan hidup sekarang,
Semata-mata akhirat kita cari, dunia kita tak cari. Semata-mata kita cari dunia, akhirat kita abaikan. Ini masalah. Ini bukan akhlak orang beriman dan tidak akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak umat Muhammad ialah dunia diraih, akhirat dicapai. Ini akhlak umat Muhammad sallam sampai kiamat. Dunia diraih, akhirat dicapai. Dua kalimah yang tolong gabungkan bersama. Dunia diraih, akhirat dicapai. Arti kelangsungan dua alam, kelangsungan yang tidak putus sama sekali. Batulah kita ni tuan-tuan, bila sampai tahap kita faham tentang nilai dunia, kita raih dia. Sebab apa? Sebab di atas bumi lah kita dapat menikmati segala-galanya. Apa yang kita tak nikmati dunia tuan-tuan? Pelbagai. Ada keluarga bersama kita kiri kanan. Dunia tu. Ada rumah kediaman kita diami semenjak puluh tahun. Dunia tu. Ada adik-beradik keliling-keliling kita, abang kakak, dunia tu. Ada harta kita dapat walaupun tidak banyak, rezeki Allah beri untuk tujuan makan minum kita. Dalam ujian apa pun dapat rezeki. Dunia. Kita boleh bergerak, berjalan, melancong, balik kampung, ziarah ibu ayah, pergi ke sana sini, bawa anak isteri, melancong contohnya. Dunia. Kita boleh duduk, bangun, tidur siang malam, contoh malam siang bekerja, malam tidur berehat. Dunia. Ya, terima kasih Siti Amira. Ya. Dunia diraih, akan dicapai. Betul itu. Dunia. Tapi hakikatnya ialah kita tak salah mengambil kesempatan dunia ini untuk apa? Ini persoalan kita. Semua yang kita miliki, keluarga, anak, isteri, harta benda, kekayaan, pangkat, hidup, makan, minum, pakai, berkeluarga, berjalan, ke mana-mana sekalipun. Tengok alam ini apa sekalipun, kita nak bawa ke alam sana. Bawa apa ke alam sana, Ustaz? Nak bawa anak, isteri, nak bawa? Ya. Sebab tu dalam urusan dunia, kita cari apa? Redha Allah Azza wa Jalla. Kita akan bawa redha Allah. Memanglah kita akan bawa harta benda kita, rumah kediaman kita duduk dah lama, tak akan bawa ke dalam kubur. Kereta yang kita miliki tak akan bawa dalam kubur, tapi hakikatnya lah kita akan bawa itu melalui apa? Redha Allah Azza wa Jalla. Ini yang saya nak fahamkan pada tuan-tuan. Bila kita faham nilai dunia akhirat, di mana kita jadi orang yang terfokus kehidupan beragama kita. Kita terfokus. Kita tak hilang punca. Demi dunia sekalipun kita hidup, tak hilang punca untuk ke akhirat Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita meraih kekayaan dunia, kemewahan, keselamatan, keamanan, macam-macam, tapi tak jadikan kita lupa lalai tentang perjalanan kita untuk menuju ke akhir Allah Azza wa Jalla. Ini ciri orang yang beriman. Inilah ciri yang diajar agama kepada kita. Yang kita paling bimbang, takut ialah kerana dunia kita lupa akhirat Allah Azza wa Jalla. Kerana urusan dunia yang begitu indah manis ini, kita lalai untuk bersiap sedia untuk menuju ke alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang, kita dah sonok dengan alam bumi dunia ini, kita lalai tentang dosa pahala dalam hidup, dan kita kecewa di alam kubur, dan kita kecundang di alam mahsyar nanti. Ini yang kita tidak mahu. Sebab itu dalam agama tuan-tuan, susun hidup kita ini terlalu cantik, terlalu sempurna. Dunia diraih tadi, akhir dicapai. Jadi ini persoalan kita sekarang ni. Saya sebut ini sebab apa? Sebab saya cuba meninjau secara, orang kata, detail tidaklah, tapi nak kata tak detail pun agak detail. Saya ada bahan-bahan saya baca, ada bahan yang saya cuba tengok dan saya cuba rumuskan. Apa yang saya cuba sebut ialah, kalau kita hidup dalam keadaan ada kekuatan dalam menjaga dunia dan jaga akhirat, itulah sebuah kehidupan yang berjaya. Tenang, bahagia, sentosa. Dia bukan tunggu akhirat bahagia, dunia lagi. Dunia lagi. Suatu ada orang, ini secara pandangan akal saya fikir begitu. Lepas tu dunia ini,
Berapa ramai kalangan kita, insya-Allah. Kalangan kita lah. Saya letak kita sebab kita nak jadi orang berjaya. Berapa ramai kalangan tuan-tuan, insya-Allah, yang hidup sekarang ini dalam keadaan ujian datang pun ada kekuatan agama di dalam hati. Kenapa? Kerana dia faham tentang nilai dunia dan harga akhirat. Walaupun dalam kehidupan dunia dia sempit, harta benda sekalipun, contohnya, tetapi tidak menjadikan dia lupa dan lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi orang kaya raya berpandabatan tinggi, berharta, lagilah tak ingat, lagilah tak lupa pada Allah. Dia kaitkan rezeki dengan Allah Azza wa Jalla. Saya ambil contoh kita sekarang ni dalam suasana pandemik COVID-19. Ya, saya maklum, saya tahu dan saya diberitahu oleh kawan-kawan, rakan-rakan kita yang banyak mengadu dan banyak menceritakan kesempitan. Betul lah, saya baca akhbar pada hari ini, disebutkan menurut PDRM, Polis Diraja Malaysia, sebanyak 266 kes bunuh diri dalam sepanjang tempoh PKP hingga PKPB. Ini kenyataan rasmi daripada PDRM dalam akhbar ini, berita harian. Melaporkan 266 kes bunuh diri daripada permulaan 18 bulan Mac yang lalu PKP hinggalah kepada tanggal 30 hari bulan Oktober bawah ini. Kajian sampai 30 Oktober. Maknanya hampir 7 bulan lebih, hampir 8 bulan ini, yang bunuh diri sudah menjangkau 266 orang. Kerana kesempitan harta, dibuang pada pekerjaan, pendapatan yang tak cukup, emosi terganggu, akal termula dalam fikiran yang tak teratur, akhirnya bunuh diri pelbagai cara. Tuan-tuan, ini laporan daripada PDRM. Kita taklah sebut tentang angka Islam apa, sebabkan umum nak cerita manusia ini, ya, betul-betul aku contoh orang bunuh ramai. Siaran hari ini saya daripada PDRM, kaji apa ni, laporan rasmi negara. Kita ini dah masuk, kita ini 18 bulan 11 kan. Ini kita dah masuk 18-11. Bermakna kita sudah masuk 8 bulan, cukup 8 bulan. Daripada 18 bulan 3 PKP bermula sampai malam ni 18 bulan, dah 8 bulan cukup. Tapi kajian tadi daripada 18 bulan 3 hingga 30 Oktober 266 orang telah bunuh diri. Kerana ancaman telah tekanan jiwa, kerja tak ada, dibuang daripada pekerjaan, hilang pekerjaan, anak ramai, tekan soal makan tak cukup. Ya, kita nafikan Allah, wallahul musta'an. Kita tahu di kalangan kita ramai orang-orang yang Allah uji dengan persoalan harta yang tidak ada. Saya sendiri pun, tuan-tuan, sering menerima SMS by WhatsApp mengadu tentang persoalan nak makan tak ada, rumah terpaksa kena keluar kerana tak boleh bayar sewa, nak makan nasi pun tak dapat, nak minum air pun tak ada. Saya minta maaf sebab saya dapat laporan tu melalui SMS macam-macam, dan ada yang minta. Allahu Akbar. Ya, itu kenyataan. Tapi saya nak sebut, tuan-tuan, dalam apa situasi, sekalipun ancaman ujian datang kepada kita sehingga menjadi kita sempit dada, tapi orang ada agama, yang ada nilai akhirat, yang ada akidah, yang ada iman dalam dadanya, yang dia yakin percaya Allah tetap bersama dengannya, Allah akan lihatnya, Allah akan pandu hidupnya. Inilah kekuatan dia miliki. Apa dia kekuatan, tuan-tuan? Dia tidak mudah dirasuk oleh pemikiran-pemikiran yang jahat. Contoh tadi, bunuh diri, seumpamanya, dia takkan dirasuk begitu. Bahkan dia yakin apapun ujian Allah beri, Allah Maha Berkuasa. Saya, tuan-tuan, bukanlah nak bercakap sangat tentang isu, tapi nak sebut kepada kita, orang dia Allah uji. Dia tidak gagal dalam ujian itu sebab apa? Dia masih berpegang dengan tali Allah Azza wa Jalla. Akidahnya, imannya, agamanya tetap mantap dan kukuh. Dalam kesempitan hidupnya, bab dunia, dia tak lupa untuk bermunajat, berdoa, berintih, solat hajat, qiyam tahajud, berduha,
dan menghadap Allah dengan penuh keinsafan. Bahkan dia makin kuat dalam kerangka dia dengan pada Allah punya ibadat. Ilaqah kepada Allah makin kukuh. Sebab apa? Dia tahu kemenangan aku yang utamakan dunia, non di alam sana. Bila Allah beri aku kemenangan yang besar di alam sana, aku bahagia. Sebab di alam sana nanti syurga menanti, redha menanti. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, Puan Nurhana 200% bergantung ya. 200% bergantung Allah, ya, lebih 1%. Baik. Jadi kalau begitu keadaan kita dalam kesempitan, kita diuji tapi kita tahu ada Allah bersama bersama kita. Isti'anah kepada Allah makin kuat. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah Allah Maha Kaya nak tolong hamba-Nya. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kata Nabi SAW. Bila kamu dah minta tolong, mintalah tolong dengan Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat, doa, merintih, penorati rojikannya. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu susah hati, jangan kamu putus asa, jangan kamu hilang kepercayaan, pergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah tuan-tuan, bila kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, orang akan beri kita, walaupun apapun kedudukan kita, Allah akan beri, orang akan tolong bantu kita insya-Allah. Kita ni tuan-tuan, saya pernah diajar oleh guru-guru kami masa belajar dahulu. Dia kunci hidup ini ada 3. Saya ingat guru kami dalam pengajian tafsir, tak silap, ya, pengajian tafsir, ketika dia menafsirkan satu ayat daripada Al-Quran Karim, daripada ayat Quran, guru kami ni dia orang Iraq. Masih ingat lagi saya, kemanisan belajar dengan ulama ni menebal sampai hari ni. Dia orang Iraq, pensyarah pada Iraq. Salah seorang yang tak boleh balik ke negaranya, dah ada isu lah ya, dihalau daripada Iraq. Mengajar tafsir kami, dia tafsir ayat فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ Allah. Bila kamu berazam, niat betul-betul, tawakal pada Allah. Dia kata apa? Dia kata kunci kita punya hidup ini 3. Dalam ujian apa datang, dalam musibah apa datang, 3 kunci kita kena pegang. Kunci yang pertama ialah kita tak pernah lupa untuk sempurnakan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lupa nak beribadat. Maknanya kita dengan Tuhan makin lagi. Kalau kita dalam keadaan sebelum ini, mungkinlah katalah zikir itu sekadarnya, tapi bila kita Allah uji, kita makin kuat berzikir, maknanya kepada Allah kita makin dekat. Tapi janganlah pula dah dapat rezeki kita tinggal Allah, dah begitu. Tapi maksudnya mengajar kita untuk makin dekat Allah. Allah uji kita, kita makin dekat dengan zikir, tasbih, berdoa kepada Allah, kita makin dekat rapat. Itu kunci pertama, kata guru kami. Kunci yang keduanya ialah, kunci yang kedua kata guru kami ialah, bukan kita sekadar rapat, tapi kunci kita ada keyakinan di hati kita, Allah tak akan sia-siakan kita sebagai hamba-Nya. Sebab Allah tidak pernah jadikan hamba-Nya dalam keadaan dilupakan, sebab Allah ingat kepada kita hamba-Nya. Apa tidaknya tuan-tuan? Sebab tu kata para ulama, ini kata-kata ulama, sebab itulah kita Allah, jangan kita bersikap double standard. Tak boleh sikap double standard Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Azza wa Jalla tuan-tuan tak akan melupakan hamba-Nya. Sebab siapa kita? Hamba Dia. Allah ciptakan kita, bukan kita ciptakan kita. Bukan ibu ayah yang cipta kita, bukan. Kita ada ibu ayah, tapi bukan mak ayah ciptakan kita. Tetap kita ni hamba yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ciptaan Tuhan. Rezekinya datang pada Allah Azza, pada kejadian ciptaannya. Daripada air mani yang bertemu antara mak ayah kita, kemudian menjadi darah, daging, menjadi manusia. Jadi Allah lupa kita? Tidak. Allah tidak lupakan kita. Jadi yakinlah betapa kita ada Allah. Bila kita yakin Allah bersama kita, percayalah rezeki Allah akan ada. Seekor lalat, seekor semut, sekecil mana pun makhluknya, tetap rezeki ada di kiri kanan
di jalanan semut yang merayap itu. Kalau tidak, sesudu gula-gula yang manis, mungkin sedikit makanan yang jatuh menjadi makan pada semut, dia akan hidup merayap. So apa makhluknya? Semua itu makhluk Allah juga. Jika seekor semut Allah tetap bagi rezeki, walaupun sesudu air madu yang menitis ataupun seketul gula jatuh menjadi makanan, apalagi kita manusia yang ada akal, ada penglihatan, ada pendengaran, ada tenaga, lagilah tuan-tuan. So Allah sediakan kita kelengkapan hidup. Saya tak nafikan, mungkin ada kalangan kita yang mungkin Allah butakan mata, tapi tetap akal Allah beri. Rezeki akal Allah beri itu kadang lebih cerdik daripada segala-gala orang yang ada penglihatan mata. Si buta kadang lebih cerdik. Sebab semua itu nikmat Allah belaka. Jadikan kita ada rezeki menanti. Tuan-tuan, itu kata guru kami yang kedua. Pasak yang kedua. Paksi kedua. Yang ketiga. Yang ketiga paling utama sekali ialah, untuk tujuan itu kata guru kami, kita kena sentiasa, ni tuan-tuan, sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga ibadat tadi. Jaga ibadat maksudnya dekat dengan Allah macam-macam, tak kita abaikan. Kita yakin akan bantu Allah. Ketiganya ialah ni, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. So doa ni tuan-tuan sampai kiamat tetap merupakan sendi utama dalam kehidupan beragama. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berdoa kepadanya. Baik, saya tak nak bincang sangat itu, sebab itu pandang guru kami cukuplah sekali. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, daripada cerita tadi bahawa Allah uji kita dengan suasana pandemik COVID macam ni sekalipun, walaupun dalam kemiskinan, dalam suasana macam mana, kita cuba ingatkan ada alam akhirat nanti kita, insya-Allah. Kita mungkin gagal dalam urusan dunia, kita tak nak gagal urusan akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Terima kasih kepada Puan Nurhayati, Rojika, yang telah mencatat balik kunci hidup tadi. 3. Jadi itu kepada siapa? Orang Allah uji dengan kemiskinan, dengan ujian. Apa kata orang Allah beri nikmat rezeki? Saya yakin, saya percaya, insya-Allah, mudah-mudahan kalangan tuan-tuan para penonton yang bersama saya malam ini adalah hamba Allah yang Allah beri nikmat rezeki. Nikmat itu rezeki kehidupan tu ada. Allah wassalam Datuk Amir, ya, bersama saya pada Balai Agama, tanya pada Datuk Amir Syafi, ya. Baik, moga Datuk sihat, insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi maknanya orang yang ada harta, Allah beri nikmat rezeki, lagi aula untuk meyakini bahawa nikmat dunia yang ada ini jalan untuk mencapai kemenangan di akhirat nanti. Yang sepatutnya dengan nikmat harta yang dia ada, dengan dunia yang dia miliki, dia makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan gunakan kekayaannya, harta benda, untuk jalan akhirat. Kalau dia Allah berikan rezeki harta, menyumbang, bersedekah, membantu orang fakir miskin, anak yatim, tabung masjid, macam masjid kita alhamdulillah, Masjid Jami' Samadiyah, mengharap bantuan kita semua daripada akaun Afin Bank. Kita sumbang, nombor tu ada, saya pun akan masukkan nanti, insya-Allah tuan masukkan. Sikit pun tak apa, banyak patah lagi, alhamdulillah. Ini semua jalan kemenangan di hari akhirat. Jangan bimbanglah. Kita menyumbang walaupun RM1, RM10 sekalipun, kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqatin, tidak akan berkurang mana harta yang kita sedekahkan. Yang kita sedekah, kita sumbang walaupun RM1, RM100,000 sekalipun, tak akan berkurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pihak masjid pun dah dah sharekan bersama tu, ya. Terima kasih. Tak akan berkurang, Allah kata, Nabi kata, bahkan bertambah, melimpah keberkatan, kerahmatan, bahkan menjadi asbab kita untuk ke syurga Allah secara mudah di padang mahsyar nanti. Jadi orang yang berharta, dia tak lupa dengan harta bendanya. Dia tumpah jalan ilmu sebab dia tahu ini laluan aku di ke akhirat yang selamat. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita bercakap tentang isu akhirat, dunia akhirat, di mana kita senang kaitkan, kita berada di jalan betul yang benar. Kita tidak hidup kita dalam keadaan
Dunia kita cari, akhirat kita tinggal. Itu bukan kaedah hidup orang beriman. Orang beriman, akhirat diraih, dunia diraih, akhirat dicapai. Jadi kalau inilah menjadi kekuatan kita dalam kehidupan dunia sekarang ini, insya-Allah Allah akan permudahkan jalan kita untuk mendapat rahmat yang abadi di padang mahsyar nanti. Baik. Cuma tinggal lagi dalam kehidupan beragama kita ni tuan-tuan, yang kita cuba nak sentuh sikit pada malam ini, dalam kesempatan yang ada ini, rupa-rupanya dalam urusan kehidupan kita dengan dunia dan belum akhirat ini, kita berada dalam 3 golongan manusia. Salah satu daripada 3 ni, itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Golongan yang pertama, saya dah sebut, gagal. Golongan yang kedua pun gagal. Yang ketiga, itu golongan berjaya. Siapa mereka ini? Dengar tuan-tuan, saya nak berringkas. Masa kita pun tak panjang ni, ya. Kita akan tamatkan dalam pukul 8.20 lebih kurang, insya-Allah. Baik, 8.25 begitulah. Yang pertama, manusia ini digolongkan sebagai sinfun ya'ishu lid dunya, iaitu golongan manusia hidup dunia semata-mata. Dia celik mata, tutup mata, buka mata, dia bangkit, dia bangun, dia berjalan, dia berdiri, dia berjalan, dia berdiri, dia ke mana-mana, hanya kerana dunia. Ini golongan disebut sebagai sinfun ya'ishu lid dunya, golongan yang hidup kerana dunia. Dia pejam celik mata, dunia. Dia tidur pun dunia, dia bangkit pun dunia. Dia berjalan pun dunia. Berat juga tuan-tuan golongan ini. Betul lah, kadang-kadang bila kita tengok anak-anak kita, minta maaf lah ya, yang tak fikir tentang semayang, tentang solat, tentang ibadat, tentang Quran. Dia hanya fikir nak makan nasi lemak, fikir hanya nak minum teh tarik, fikir masih nak makan nasi goreng contohnya, fikir nak berjalan santai, petang balik, petang tak balik, balik, malam keluar pagi balik contohnya. Bukan anak kita lah, mungkin suami kita. Jadi ini golongan dunia lah ni berlaku. Dan Allah Maha Kaya, Allah sebut dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Al-An'am 29, Allah kata apa? Al-An'am 29, Allah kata apa? وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Mereka berkata, kita hidup untuk dunia aja. Hiduplah dunia, nak makan minum. Mana ada hari kebangkitan semula? Mana ada hari mahsyar? Mana ada perkiraan dosa pahala di alam sana? Mana ada syurga neraka? Allah sebut ni dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-An'am 29. Mereka bercakap dalam nada, illa hayatuna dunia, kami hidup untuk dunia aja. Bangun pagi, malam, tidur, buat apa pun dunia lah. Jangan kisah tak akhir usaha pahala tu, tuan-tuan. Apa yang Allah sebut ini bukan benda yang palsu dalam masyarakat kita. Dan lebih kita takuti kalau ia berlaku dalam kediaman kita. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sebutkan ini kenyataan yang kita kena terima, yang menakutkan kita. Tuan-tuan, ini golongan pertama. Bahkan dalam surah yang sama, dalam surah yang Allah sebut tentang mereka ini, iaitu dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, Allah sebut hal orang-orang macam ni, yang sifatnya dunia semata-mata, tak fikir akhirat, tak fikir soal apa, fikir dunia. Allah sebut kepada kita, golongan apa? Kata Allah, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ.
Kata mereka, kami hidup ni dunia semata-mata. Kami hidup, mati sekalipun, sama semati-matilah. Yang menjadi penutup kami ialah mati. Mati ya. Dia lepas mati ada apa? Dia fikir lepas mati tak ada apa. Lepas kematian, hilanglah segala-galanya. Makna apa? Lepas mati, selesai. Sudah kematian, selesai. Jadi ini golongan pertama, golongan yang gagal. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Adapun golongan yang kedua, yang juga golongan yang gagal, tuan-tuan. Apa dia? Wasimfun dha'i'una baina amraini. Golongan yang sesat antara dua alam. Apa keadaan mereka ini? Mereka hidup dalam keadaan hilang fokus kepada kehidupan beragama. Maknanya kalau kita sebut bahasa mudahnya, golongan ini golongan yang hidup dalam keadaan ada ketika buat baik, ada masa dia mencetak kejahatan dan cipta kejahatan dan dosa maksiat yang berpanjangan. Ini golongan yang anggap golongan yang sesat, yang hilang punca antara dua alam, dunia akhirat. Dia cari kebaikan, tapi dia juga cipta kejahatan. Pahala buat, jahat pun buat. Jadi ini bukan akhlak orang yang beriman. Jadi keadaan ini, tuan-tuan, menampakkan orang ni orang yang sesat dalam kehidupannya. Walaupun ada keyakinan hatinya Allah Maha Kaya, Maha Pengampun, benar. Tapi hakikatnya ialah orang kata apa? Berterusan dalam kemaksiatan adalah merupakan pintu kepada kejahatan dan kemungkaran. Kita terus buat dosa, pintu kejahatan, kemungkaran. Yang kita paling takut ialah tak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa nilai hidup kita? Dosa banyak, maksiat banyak, pahala sikit. Akhirnya kematian kita dalam keadaan tidak sampai ke tahap Allah redha, tak diampunkan dosa, habis. Jadi orang yang beriman bukan begitu. Siapa golongan ketiga? Ini golongan yang berjaya. Kita mahu kita di situ, tuan-tuan. Wahai tuan-tuan, rakan-rakan taulan saya di Masjid Jami' As-Samadiyah, Samadiyah Pelabuhan Kelang, tuan imam kita, semua rakan-rakan jemaah kita, rakan-rakan saya di alam maya sekarang, kita jadi orang golongan ketiga. Dalam kesempitan macam mana, cari keluasan. Dalam kepayahan, cari keselamatan. Dalam apa situasi, carilah kebaikan. Kerana memang dunia bukan mudah. Bukan mudah, tapi kita cari kuatan. Apa dia golongan ketiga? Golongan ketiga ni yang berjaya, dianggap golongan yang untung. Beruntung siapa? Wasimfun ya'tabiruna dunya mazra'atal akhirati. Subhanallah, golongan ketiga ini golongan yang hidup atas dunia dan mereka beranggapan dengan penuh keinsafan dunia ini adalah ladang untuk cipta segala kemuliaan kebaikan, nak dapat hasil di alam mahsyar nanti. Mana golongan ni golongan yang berpandangan dunia ini ladang akhirat. Inilah golongan yang bijak. Dunia ini ladang akhirat. Maka tanam amal salih, tanam pahala, tanam keredaan, tanam segala pintu kebaikan, tanam. Cetaklah kebaikan sebanyak mungkin. Cetaklah kebaikan sebanyak mungkin. Cetaklah pahala. Mereka tahu hasilnya dikutip di alam mahsyar sana, alam akhirat. Ini golongan yang bijak. Disebut sebagai golongan yang anggap dunia sebagai ladang. Betul lah, tuan-tuan. Patutlah hari ini bila kita buat segala amal salah dengan ceramah, buat pahala tu ini dan kita buat kebajikan banyak, kita sedang menanam, tuan-tuan. Menanam apa tu? Kita sedang menanam pahala untuk kita kutip di padang mahsyar. Kita tanam pahala untuk redha Allah di padang mahsyar nanti. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kerana mereka ni orang yang kenal dan faham harga dunia, harga akhirat. Lalu kata Allah Azza wa Jalla,
wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa laddarul akhiratu khairun lilladzina yattaquna afala taqilun. Dalam surah apa ni? Dalam surah Al-An'am ayat 33. Al-An'am ayat 33. Lalu orang ni kata Allah sifatnya, mereka tahu dunia satu cabaran. Kenapa? Tempat bersonok, la'ibun wa lahwun, tempat yang melarakan. Itu orang beriman, dia faham. Dunia ini memang kalau tak dibentuk dengan keimanan, melalaikan kita. Kerana urusan kerja, tak ada sembahyang. Urusan mesyuarat, tak ada beribadat. Urusan dunia, tak ada mengaji, contohnya. Tak ada belajar Quran. Contoh, minta maaf lah. Tapi orang beriman dia tahu, dunia ini pentas untuk berhibur, pentas untuk menseronok, tapi dia akan bawa pentas kepada jalan Allah. Betul, dunia tempat aku seronok, tapi aku tak lalai betapa akhirat nanti aku. Lalu kata Allah, waladdarul akhirah, dan dia yakin akhirat adalah sebaik-baik khairun, sebaik tempat baginya. Maka di atas nikmat dunia dia sekarang ni, dia cipta suasana untuk jalan ke akhirat Allah Azza wa Jalla. Jadi, itulah saya sebut banyak kali. Untuk saya lah tuan-tuan, dalam kesibukan bekerja kita, ada masa untuk beribadat, satu kemenangan. Dalam kesibukan kita cari harta dunia, ada masa kita belajar agama, itu satu kejayaan. Dalam sibuk cari nikmat dunia yang begitu indah, begitu hebat ini, sampai peringkat kita letih, tapi masa ada untuk Allah Azza wa Jalla, untuk istighfar, untuk cari kebaikan, cari pahala, ada, bukan tidak ada. Itu kemenangan. Tahniah. Sebab apa? Dunia ladang akhirat Allah Azza wa Jalla. Al-An'am ayat 33. Betul lah tu Puan Nurhayati, ya? Semaklah ayat itu. Baca dan semak tadabbur ayat itu. Tengok terjemahannya, tafsir kalau boleh. Jadi kalau itulah situasi kita dengan agama tuan-tuan, nilai akhirat, dunia kita cantumkan sebagai jalan kehidupan kita, kita tak akan mudah tergelincir daripada landasan-landasan yang sepatutnya kita ikuti. Ibarat sebuah jambatan yang sudah digaris pandukan oleh sistemnya, kita tak langgar hak orang lain. Walau jambatan itu di bawahnya sungai yang dalam, merentasi laut yang begitu jauh, mungkin puluhan kilometer, bawahnya laut yang dalam. Jambatan merentasi sungai. Contoh kalau kita negara kita ni, Jambatan Pulau Pinang lah. Itu berapa kilometer, seperti ingat lama tak ke Pulau Pinang ni. Dulu masa di Pulau Pinang, biasa dengan kereta tu, ya. Lautan yang dalam itu. Tapi kita ikut laluan. Tak kita lakukan perjalanan yang berbahaya, tak kita laju dengan kelajuan melampau, ikut sistem jalannya, ikut sistem yang dicipta, kelajuan yang teratur, kelajuan yang sepadan, ikut sistemnya, jalan rayanya. Selamatlah kita daripada hujung ni ke hujung sana, daripada seberang ke seberang sana. Itulah ibarat dunia sekarang. Tapi kalau kita gelojoh dengan urusan dunia, kita akan terjun ke sungai yang dalam. Akhirnya belum pun kita mati di alam akhirat, kita meninggal, kita dah mati hati, mati jiwa. Sebab apa? Kita dah dirasuki oleh nafsu syahwat. Contoh macam itulah. Contoh saya tadi, jambatan. Jadi kalau kita gelojoh dengan urusan perjalanan, akhirnya aksiden, kereta kita terlantun, jatuh, minta maaf sebut, dalam lautan, akhirnya habis. Tamat riwayat kita. Kereta pun hancur, kita pun hancur. Itu ibarat kita dengan dunia, tuan-tuan. Tapi kalau kita ada kecermatan, cermat jiwa kita, cermat hati kita, cermat amal kita, akhir tuan-tuan, apa akan berlaku? Dunia kita selamat, akhirat kita percaya. Dunia diraih, akhirat kita capai. Subhanallah al-azim. Sebab itulah makanya, di mana kita, kesimpulan saya untuk malam ini, tuan-tuan, kita mesti ada kejelasan matlamat hidup. Sebab itulah saya sebut di sini kepada tuan-tuan, untuk kita berada di lorong hidup dunia yang betul, lorong ke akhirat yang benar, kita mesti jelas matlamat hidup kita. Itu yang pertama. Jelas matlamat kita. Saya suka sebut sangat, acap kali sebut dalam beberapa ceramah saya, bahkan saya buat tagline dalam beberapa keadaan, dunia tak kita junjung,
langit tak kita junjung, bumi tak kita pijak selama-lama. Bumi kita pijak, langit tak junjung selama-lama dan bumi kita tak pijak selama. Ini tagline kita. Kita mula faham. Jelas matlamat kita. Untuk Allah, kerana Allah Azza wa Jalla. Nikmat apa Allah beri, kita pulangkan kepadanya balik. Pulang macam mana? Cara ibadat dan sebagainya. Baik. Yang keduanya ialah kita menjaga kualiti kehidupan kita. Kualiti kita kena jaga. Apa maksud kualiti ialah segala kekuatan kita cuba sentiasa padukan. Suatu kualiti iman, jangan biarkan ianya berkecai. Kualiti amal soleh kita jangan biarnya merudum. Kita cuba bangunkan balik keikhlasan kita hidup, kebaikan. Kita cipta kualiti terbaik. Bukan kuantiti. Kualiti itu sendiri. Kualiti itu hal. Kualiti itu bilangan. Tapi kita cipta kualiti. Keikhlasan padu, keikhlasan kokoh, keinginan kita mendalam, kemauan kita, kesungguhan kita kena bina. Yang ketiga, tuan-tuan, pasakkan ilmu yang cukup dalam dada kita. Sebab apapun situasi kita, ilmulah pemandu tegar kepada kita. Pasakkan ilmu yang cukup, yang padu. Yang keempat, sebarkan amal salah. Amal salah kita sebarkan biar berluas, menjadi apa ni? Berluasa pula dah. Berluasa. Nak ujung jadi bahasa itu apa ni? Karut sikitlah ya. Tersyasyul ya. Tersyashur. Kita perluaskan kebaikan kita. Bukan untuk kita saja, untuk orang lain. Bahawa kita tengok orang dalam kacamata, nak tolong, bantu, nak beri bantuan, nak buat kebaikan. Bukan kita saja. Perluaskan kebaikan, pahala. Dan seterusnya yang keempat, yang ke-1, 2, 3, yang keempat, yang kelima, kita dalam keadaan jaga iman kita. Biar subur dan hidup, bukan iman yang kontang, yang kering. Suburkan iman kita dengan kemanisan beramal, dengan taqwa yang kokoh, akidah yang mantap. Suburkan iman kita. Jangan jadikan iman kita kering kontang. Hilang dia punya kemanisannya. Cuba, dan terus kita mencuba insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kesimpulan kita pada malam ni akhirnya ialah kita bercakap dalam tajuk yang saya fikir nampak simple tajuk, tapi yang bercakap ini lebih terasa bebannya untuk bercakap tajuk ini, kan tajuknya besar, iaitulah dunia dan akhirat di mana kita. Sebab apapun jawapannya, kita masih di alam bumi sampai sekarang jam 8.23 ni, betul di alam bumi. Ada di Banting, ada di Sabah, ada di Kuala Lumpur, ada di Kelantan, ada di Johor Bahru, ada di Muar, ada yang di Pulau Pinang sekarang ni. Mungkin ada di luar negara. Betul lah tu. Tapi hakikatnya ialah, walaupun kita masih di bumi sekarang ni, tapi bila sampai masa kita akan kembali kepada Allah pada bila-bila masa. Tidak malam ni, mungkin besok. Tidak besok, mungkin lusa. Akhirnya, dunia kita tinggalkan. Akhir kita akan pergi. Kita nak cantumkan semuanya supaya apa? Allah redha di bumi lagi. Allah redha juga. Allah redha kepada kita sampai ke alam sana, dan kita semua dalam rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami segala pintu rezeki, kekuatan, keimanan. Dan setutupkan pada malam ini satu ayat daripada Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 70. Saya tutupkan saja dengan ayat ini. Saya minta tuan-tuan yang bersama tak lupa untuk melihat ayat ini dalam Al-Quran. Buka Al-Qasas ayat 70. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Perhatikan maknanya tanpa tafsir lagi pada malam ini. Allah sebut, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, surah Al-Qasas ayat 70. Carilah kata Allah Azza wa Jalla apa-apa yang datang daripada Allah tentang akhirat. Tentang akhirat cari. Syurga cari sekarang lagi. Cari sekarang akhirat Allah Azza wa Jalla. Tapi masa yang sama, jangan lupa tentang hak kamu di atas buminya ini. Jangan lupa hak kamu sekarang ini. Atas bumi kamu jangan lupa. Yang akhirat cari, yang dunia yang kamu lupa, kata Allah. Ini Al-Qasas 70. Menarik sekali tuan-tuan. Macam mana Allah nak atur kita supaya dunia selamat, akhirat bahagia.
dunia dalam rahmat, akhirat dalam redha Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami rezeki kehidupan yang sejahtera, bahagia dunia dan juga di akhirat pun kami mendapat kebahagiaan. Terima kasih kepada semua. Saya nak sambung sikit lagi. Sumbangan tuan-tuan dialukan untuk Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, nombornya tertera Affin Bank. Mudah-mudahan sedikit sumbangan kita diberikan barakah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Jami' Samadiyah HJK, tuan-tuan imam kita, dan terkhusus kepada semua rakan-rakan jemaah masjid dan rakan-rakan taulan semua yang bersama saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati, berkati kita. Jumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan kesempatan yang lain. Terima kasih banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Tuhan kami yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami, wali walidina, dan dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami sejak kecil hingga dewasanya kami. Allah marfa'na minal bala'i wal waba wal amrad wal balaya wal masaib ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah pada penyakit yang menakutkan kami ya Allah, COVID-19, dan hilangkan pada kami ya Allah. Berilah kepada kami pintu kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.